Antaranya yang kita boleh tengok muka surat 801 tu. Sekali lagi kita baca ya. Sebab ini dalam syarah Bukhari juga, tapi dan ditulis oleh ulama sana juga, tapi dia aliran dia lain. Aliran dia adalah aliran ahli hadis, bukan Hanafi. Biasanya kalau di Pakistan, di India ni Hanafi majoritinya, tapi dia ni Wahiduz Zaman di dalam Taisirul Bari dia ada buat syarah Bukhari. Dia komen, dia kata apa? Itu yang saya baca baru ni. Dia kata apa? इस पर तमाम आइम्मा और उलमा का इजमा है, मगर हनफियों ने आधी हदीस को लिया है और आधी हदीस को छोड़ दिया है. वो कहते हैं कि असर की नमाज तो सही हो जाएगी, लेकिन फजर की सही ना होगी. उनका क़ियास हदीस के बरखिलाफ है और खुद उन्हीं के इमाम की वसीयत के मुताबिक छोड़ देने के लायक है. Itu kata dia. Maksudnya semua imam dan ulama bersepakat tentang perkara ini, tetapi golongan Hanafi berpegang dengan separuh hadis ini sahaja. Hadis yang kita bincang ni, hadis nombor berapa tadi? Hadis nombor 523 tu. Sementara yang separuh lagi ditinggalkan. Kata mereka, sembahyang asar saja sah, sembahyang fajar yakni subuh tidak sah. Qiyas mereka dalam perkara ini bercanggah dengan hadis. Ini qiyas mereka, dia pakai qiyas lah, Imam Abu Hanifah qiyas, bercanggah dengan hadis. Ia seharusnya ditinggalkan sesuai dengan pesanan imam mereka sendiri. Jadi Imam Abu Hanifah tu sendiri ada pesan dah anak buah dia. Kalau pakai hak tu, sepatutnya orang-orang Hanafi tinggal pendapat dia. Sebab tok guru dia hak nombor satu sekali pesan dah. Jadi kalau nak kira berdasarkan pesanan ataupun wasiat Imam Abu Hanifah sendiri, sepatutnya pendapat dia tu ditinggalkan. Tapi masih ramai lagi, seperti kita kata tadi lah, yang duduk pakai hak tu, pendapat dia tu, duduk pakai hak tu. Walaupun ramai juga, seperti misalnya Rashid Ahmad Gangguhi di dalam Al-Kawkabud Durri Syarah Tirmizi, dia tak terima. Dia kata ni tak kemah ni Hanafi, tak dilawan jumhur ulama kemah. Dan banyak hadisnya. Baik, kita nak tengok apa Imam Abu Hanifah pesan tu. Apa dia pesan kat dia? Dia wasiat dia. Dia kata patut ditinggalkan. Pendapat Abu Hanifah tu patut ditinggalkan. Apa? Kita tengok. Ini dalam kitab-kitab usul fiqh, mana-mana pun ada, boleh katakan hampir semua ada benda-benda lagi. Kalau detail sikit tu, dia sebut, nukilkan pendapat Imam Abu Hanifah dan imam-imam lain. Antara pendapat Imam Abu Hanifah, dia kata gap. Dia kata la yanbaghi liman lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalam. Tidak seyogianya orang yang tidak tahu dalil saya berfatwa dengan pendapat saya. Mana Imam Abu Hanifah kata dah, kalau nak pakai hak saya, biar tahu dalil saya. Jangan ikut buta gitu. Tak kira dalil dia tu bercanggah dengan hadis ke, hujah dia tu, tak kira, pakai semacam. Jangan lagu tu. Itu pesan dia. Dia kata pengikut dia yang sebenarnya, iaitu yang tidak pakai membabi buta. Dia tengok adakah bercanggah atau tidak bercanggah. Kalau sesuai dengan hadis, ia terima. Asal dapat. Satu lagi dia kata, ini ada ni dalam I'lamul Muwaqqi'in, Al-Qaulul Mufid, Hujjatullahil Balighah dan lain-lain lagi, ada belakang disebut benda-benda ni. Dia kata apa? Idza ja'al qaul an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra's wal 'ain. Kalau sesuatu tu, hukum tu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala ar-ra's wal 'ain, kita terimanya dengan senang hati. Senang, kita terima, kita junjung, dan kita letak atas mata kita letak atas kepala kita.
Wa idza jaa 'anil sahabah fa 'ala ar-ra'si wal 'ain. Kalau datangnya dari sahabat juga kita terima dengan senang hati. Lepas tu dia kata, wa idza jaa 'anit tabi'in fa nahnu rijalun wa hum rijal. Fa nahnu rijalun wa hum rijal. Tapi kalau datang dari tabi'in, ini pendapat tabi'in, mereka tu tidak lebih kurang je kita dengan dia. Moga kita pun tabi'in juga. Maksud dia gitu. Jadi tak ada lebih kurang. Tapi kalau daripada Rasulullah ada hadis misalnya, kita terima dengan senang hati. Kalau ada daripada sahabat dalil, kita terima dengan senang. Itu dia kata. Mana itulah garis panduan mazhab dia. Mana orang-orang nak ikut dia tu, dia kena ingat hal ni. Jadi sekarang ni pendapat dia nampaknya bercanggah dengan hadis yang kita baca. Dan sekian banyak hadis-hadis yang lagu ni yang akan kita kemukakan nanti. Walaupun dia ada, dia tak pakai, dia tahu hadis-hadis ni, dia tahu. Bukan Imam Abu Hanifah tak tahu. Ada satu kes dalam keadaan tertentu dia tak tahu. Memang dia tak tahu. Tiba-tiba ada benda tu hadis, jadi pakai waktu lah. Ada juga yang dia tahu tetapi dia takwil. Dia tidak pakai mengikut zahir dia. Sebab apa? Sebab dia jadikan dalam perkara ni misalnya, ataupun sesuatu perkara lain, hadis lain sebagai asas dia. Macam ni asas dia je, iaitu hadis larang bersembahyang selepas asar sampai terbenam matahari, dan hadis larang sembahyang selepas subuh sehingga terbenam matahari. Dia hak tu dijadikan asas. Jadi hak lain-lain ni hak nampak bercanggah dengan tu, dia ketepikan. Itu kaedah dia, cara dia. Tetapi kalau kita perhati cara macam ni banyak benar lah. Ada kalanya dia sendiri pun tak pakai gitu. Sebab apa? Sebab ada hadis. Jadi bila ada hadis, dia tak pakai kaedah saat ni. Hadis hak umum tu dia tak pakai, dia pakai hak khusus. Dia kata hadis yang khusus itu mentakhsiskan hadis yang umum. Jadi hak umum larang tu hak mana? Sembahyang mana? Semua sembahyang lah, kau tak boleh. Hak maksud hak larang tu iaitu sembahyang sunat. Kalau sembahyang fardu, dia sendiri pun terima hak asal tu. Sampai terbenam matahari, lepas pada tu pusah sembahyang tu, dia pun sendiri pun terima. Jadi makna hadis ini mengkhususkan hadis yang umum. Dia sendiri pun pakai. Dan banyak lagi kes-kes lain dia pakai. Hak ni dia tak sih. Itu masalah ijtihad dia, pendapat dia. Masalahnya bagi orang lain mesti kau terikat dengan pendapat dia tu. Tak sepatutnya begitu. Tak sepatutnya begitu. Bukan dia saja yang kata begini. Kalau kita perhatikan imam-imam mazahib ni, hak pak tu, imam pak tu, ataupun imam-imam lain serupa je sebenarnya. Misalnya Imam Malik, dia kata kepada dia, kulluna raddun wa mardudun alaihi illa sahib hadzal qabr. Semua di kalangan kita ni boleh menolak pendapat mana-mana orang, dan boleh juga pendapatnya ditolak oleh orang lain, kecuali tuan punya kubur ni. Moga dia mengajar dalam masjid Nabi kan. Nabi itulah hal tu tak boleh tolak. Dia boleh menolak orang lain, tapi orang lain tak boleh tolak. Tapi kalau orang lain tak sekat, katalah siapa pun boleh. Kalau kita ada dalil, ada bukti yang kukuh, boleh kita tolak. Tak terima, tak sepakat, tak apa. Imam Syafi'i kata, hal ni ada semua ni dalam kitab mana-mana pun ada. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis tu sahih, itulah mazhab aku, kata dia. Tak kira lah pendapat aku lagu lain, boleh jadi aku tak jumpa tu. Tapi kalau kamu jumpa hadis tu sahih bercanggah dengan hak aku, kamu kena ingat, jangan teragak-agak. Pakailah hak tu. Kalau kamu nak ikut aku, ikut tu. Itulah mazhab aku. Mazhab aku adalah berdasarkan hadis yang sahih. Hadis yang sahih tu mazhab aku. Walaupun kamu cari dalam kitab tak jumpa, aku dapat lagu lain. Tapi kalau bercanggah, dia kata dulu lagi, itu mazhab aku. Asalkan hadis itu sahih. Dan dia kata, idza khalafa qawli
qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadribu biqauli urdal haid. Kalau kamu dapati kata-kataku, pendapat bercanggah dengan pendapat atau kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu pegang dengan Rasulullah dan lempar saja pendapat aku, kata-kataku ke dinding. Lempar saja ke dinding. Jadi buang saja, tak ada rega dia kata. Pendapat aku ni kalau berlawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Syafi'i. Lepas tu dia kata lagi, banyak juga kata-kata Imam Syafi'i. Dia kata kepada dia, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqawli ahadin kainan man kana. Apa dia kata? Ijma' orang-orang Islam, maknanya cerdik pandai Islam, ulama-ulama Islam ijma' sepakat bahawa seseorang yang telah jelas kepadanya sesuatu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak boleh meninggalkannya. Kalau sudah jelas kepada kita sunnah Nabi lagu ni, walaupun kita andaikan bercanggah dengan pendapat dia, tapi kalau sunnah tu jelas, dia tak boleh meninggalkannya kerana pendapat siapa saja pun, siapa pun, tak kira lah mana pendapat aku sendiri ke ataupun pendapat orang lain, imam lain, tak boleh dia tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kata-kata atau pendapat orang lain. Itu kata Imam Syafi'i. Imam Ahmad kata apa dia? Dia kata ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila qauli Sufyan. Aku heran, kata dia, orang yang tahu isnad, tahu sanad hadis ni hadis ni molek sahih, ni tidak sahih, dia tahu, dan dia tahu pula kesahihannya. Tiba-tiba dia masih lagi nak berpegang dengan pendapat Sufyan. Sufyan tu Sufyan Thauri, Sufyan bin Uyainah, maknanya ulama besar, semua Imam Syafi'i, semua imam lain-lain juga, imam mujtahid juga. Maknanya dia heran, ni sikap imam-imam besar kita. Sebenarnya mereka terikat sangat, nak sangat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang dia bagi tu kadang-kadang dia tidak jumpa. Jangan kita kata Allah sebesar dia tak jumpa dah. Dah, tidak gitu. Bukan dia saja, di kalangan sahabat berapa banyak ya dia tidak tahu hadis tu, dia tahu melalui sahabat yang lain. Itu sahabat tinggi lagi. Sayyidina Umar bukan main alim kan, tapi berapa banyak yang dia tidak tahu. Dan benda ini disebut oleh Syah Waliullah di dalam kitab dia Izalatul Khafa an Khilafatil Khulafa. Berapa banyak dia sebut hadis-hadis yang orang ni tak tahu. Begitu juga Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, dia sebut orang ni hadis ni dia tak tahu. Beberapa hadis yang Aisyah tidak tahu, beberapa hadis yang Ibnu Abbas tidak tahu, padahal bukan main alim. Beberapa hadis yang Ibnu Umar tidak tahu, ulama kumpul dah semua. Yang Abu Bakar tidak tahu, dia tahu dengan sebab orang lain cerita, ada bukti. Apatah lagi imam-imam pun sama juga. Ataupun kalau tidak begitu dia tahu, tapi dia pakai lagu lain. Kalau dia pakai lagu lain tu tidak disetujui oleh jumhur ulama. Misalnya ini satu contohnya. Bukan dia tak tahu hadis ni, dia tahu, tapi dia takwil, dia pakai qiyas. Qiyasnya baru ni kita sudah bincang dah. Dia kata kalau sembahyang asar apa sah? Sebab sembahyang asar tu hak baki lagi 3 tu dia sembahyang dalam waktu yang sah sembahyang. Waktu maghrib kan, waktu sembahyang memang boleh sembahyang. Hak Nabi larang tu sekat maghrib ya. Lepas maghrib tu boleh dah lah. Tapi waktu subuh ni kata dia, bila habis waktu subuh, lepas tu mana ada waktu sembahyang. Itu dia kias, dia fikir gitu. Orang lain tak setuju. Orang lain tak setuju pasal apa? Dalam hadis ni jelas sebut siapa-siapa yang dah satu sujud dalam hadis ni,
Sembahyang asar bermakna dia dah. Sesiapa yang dah satu sujud sembahyang subuh bermakna dia dah. Dia sebut juga subuh ayat dia. Tapi mungkin orang kata itu tidak berapa terai tu dalam lagu mana, boleh jadi takwil lah dia macam-macam lagi. Jadi bagi ulama ni kadang-kadang kita pun lemah juga, kita ngaji sikit-sikit kan. Berapa dia tinggal hadis, dia tak pakai hadis. Dia ada cara dia. Sebab tu orang lagu ni kita tak boleh kata apa, biar dia lah. Dia ada cara dia. Dia takwil hadis-hadis ni macam Imam Tahawi takwil. Dia kata hadis ni maksud sesiapa yang dah satu sujud atau satu rukuk itu untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Dah tu makna dah dia masuk Islam tu kira-kiranya kalau nak mayat dah kadar tu. Ataupun orang yang baru balik baru balik tu ketika tu kalau kiranya dia mayat dah sekadar tu, maka wajiblah sembahyang itu atasnya. Dia tahu maknanya masih tidak jelas lagi kata dia. Tidak kata jelas putus. Hadis tu menunjukkan untuk orang yang sembahyang asar sungguh. Tengah sembahyang asar. Kan Nabi larang apa nak sembahyang masa tu pula. Dia pergi ke situ. Tapi bagi kita yang belajar hadis, belajar sunnah ni tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Yalah dia kata tu tak apa, kita kena hormat ulama-ulama ni, kita kena hormat imam-imam besar terutamanya. Kena hormat, jangan kata huduh, jangan kata tak molek dia. Terutamanya orang yang ikut mana-mana mazhab tu kan, jangan dia kata apa-apa, sebab boleh jadi pada ketika yang lain kena ke dia pula lagu tu, iman dia tu pula lagu tu. Nampak kan, orang pakat kata ke iman dia tu pula. Dengan sebab tu kita kena hormat dalam keadaan harmoni lah orang kata. Tapi kita jumhur ulama termasuk Imam Bukhari ni kita seterima. Sebab apa? Sebabnya Imam Bukhari orang panggil hadis tu itulah